6 jenis iklan kerja kosong yang beri bencana kepada pemohon mencari pekerjaan memang adalah satu ujian yang cukup mencabar, khususnya bagi mereka yang membawa 1001 harapan terdesak mahu mendapatkan sumber pendapatan. Bagaimanapun ada juga banyak kisah di kalangan mereka yang telah berjaya mendapatkan kerja. Mendapati jawatan yang telah berjaya mereka isi sebenarnya indah habar dari rupa jauh berbeza dengan tawaran dalam iklan asalnya. Sebab itulah semua pencari kerja perlu sadar, langkah pertama Anda dalam mendapatkan pekerjaan yang baik sebenarnya bermula dari penilaian kita terhadap iklan yang menawarkan jawatan tersebut. Berikut adalah 6 petunjuk buruk yang biasanya mampu menjadi amaran awal kepada kita tentang kualitas sesebuah syarikat dan majikannya. Nomor 1. Tiada julat gaji dinyatakan jika Anda buka kebanyakan klan jawatan kosong. Bukan semua tawaran yang ada menyatakan berapakah julat gaji yang mampu mereka tawarkan. Ada sebab kenapa situasi ini sengaja dilakukan. Syarikat-syarikat sebegini biasanya sudah mempunyai tetapan berapa maksimal gaji yang mampu mereka beri, namun membiarkan calon yang hadir sendiri memutuskan berapa gaji bulanan yang diperlukan. Dengan harapan agar angka yang ditentukan calon jauh lebih rendah berbanding apa yang mereka letakkan sebagai standar. Jangan buang masa untuk pergi sesi temu duga sebegini karena Anda akan berdepan bermacam kemungkinan disebabkan ketidaktahuan Anda. Anda akan cenderung untuk merendahkan permintaan gaji Anda, karena Anda berharap nak dapat kerja. Situasi kedua, Anda juga ada kemungkinan mahu gaid lebih besar tetapi Hanfa tahu tentang gaji sebenar itu semasa temu duga Anda. Buat apa kita perlu buang masa hadiri temu duga? Kalau gaji yang mampu ditawarkan tidak siring dengan kehendak kita? Nomor 2. Perlukan pengalaman dalam hal yang pelbagai. Sebagai pekerja, Anda pasti sudah biasa berhadapan situasi di mana majikan meminta Anda melakukan sesuatu yang bukan dalam bidang kemahiran Anda. Situasi ini dapat kita hidu lebih awal dalam iklan jawatan kosong yang dikeluarkan. Lihat senarai kemahiran yang disenaraikan syarikat itu dan persoalkan, adakah kemahiran-kemahiran yang diperlukan itu ada terkeluar daripada bidang tugas hakiki jawatan itu? Sebagai contoh, seorang pereka grafik diwartakan perlu juga mahir pengatur caraan. 2 bidang yang kami nyatakan itu adalah 2 skop kerja dan tanggung jawab yang sangat jauh berbeza antara satu sama lain, namun kerap kami lihat disatukan dalam iklan kerja. Apabila sebuah syarikat tidak memahami apakah skop sebenar sesuatu tugasan yang mereka sendiri perlukan, ada 2 punca utama kenapa ianya berlaku. 1. Mereka memang tak tahu yang mungkin akan menyusahkan Anda di kemudian hari. 2. Mereka mahu menggajikan 1 orang untuk melakukan kerja 2 orang. Nomor 3. Kurang penjelasan tentang jawatan yang dibuka. Satu lagi amaran awal yang boleh kita lihat sebagai pencari kerja, adalah berkenaan iklan-iklan yang jelas dibuat secara sambil lewa. Editor tulisan, editor video, editor gambar. Waktu kerja fleksibel itu maksudnya Sabtu dan Head pun ada kemungkinan kena kerja? Gaji RM1500 itu gaji yang ditetapkan sebagai gaji siling atau gaji permulaan? Apa kelayakan yang diperlukan? Bagaimana pula dengan lokasi kerja? Kadang-kadang syarikat yang mencari pun sengaja dirahasiakan. Jika sesebuah iklan jawatan kosong itu hanya menyebabkan Anda punya lebih banyak persoalan berbanding faham apa yang diperlukan majikan, secara tak langsung itu dah menggambarkan kepada Anda bagaimana suasana kerja Anda nanti jika Anda berani mencoba nasib. Sebuah iklan jawatan kosong perlu mempunyai format yang baik, lengkap serta dapat membantu bakal calon faham sama ada mereka layak atau tidak untuk coba mengisi jawatan itu tanpa perlu bertanya. Nomor 4. Menawarkan peluang mengurus tanpa lantikan pengurus. Satu petunjuk yang sukar dilihat tetapi sering diamalkan majikan dalam iklan pekerjaan yang mereka tawarkan adalah menjual potensi kepada Anda. Ayat-ayat seperti kami mencari seseorang yang mempunyai kemahiran untuk mengurus sesebuah proyek adalah ayat yang sering terpapar dalam iklan. Tidak mengapa, jika klan itu benar-benar untuk jawatan pengurusan. Namun ada juga majikan dengan sengaja meletakkan kelayakan tersebut sebagai keperluan dalam jawatan-jawatan bukan pengurusan.
Ini akan mengakibatkan pekerja yang tidak sepatutnya dibebankan dengan kerja pengurusan. Boleh dibebankan dengan kerja pengurusan walaupun jawatannya tidak mencakupi skop kerja sedemikian. Nomor 5. Kemasukan segera. Jika Anda lihat istilah untuk kemasukan segera dalam mana-mana iklan kerja, pastikan Anda berhati-hati apabila melakukan permohonan. Ayat itu menandakan syarikat atau majikan tersebut sebenarnya telah kehilangan pekerja dalam tempoh yang sangat singkat, sehingga mengakibatkan mereka tidak bersedia untuk menggantikan pekerja yang hilang. Besar kemungkinan berlaku isu atau masalah yang terselindung di antara hubungan bekas pekerja dan majikan, yang kini terdesak mahu mendapatkan pekerja baru. Kita tahu proses pemberhentian seorang pekerja baik disebabkan oleh pilihan majikan atau pilihan pekerja, akan mengambil masa sepanjang notis pemberhentian berlangsung. Sebuah syarikat yang baik akan menggunakan tempoh tersebut bagi mempersiapkan calon pekerja baru, bagi menggantikan pekerja yang diberhentikan atau berhenti dengan cara yang teratur. Nomor 6. Konsisten mengeluarkan iklan jawatan kosong. Bagi pencari kerja yang dah biasa menelaah iklan-iklan jawatan kosong sama ada di surat kabar ataupun internet, pasti Anda akan perasan wujud beberapa buah syarikat yang setiap bulan mengeluarkan iklan jawatan kosong. Anda rasa kenapa? Adakah karena jawatan-jawatan yang perlu diisi masih belum diisi? Atau syarikat itu berjaya memperkembangkan perniagaan mereka dengan sangat cepat, membuka peluang jawatan baru kepada calon berkelayakan? Bukan. Sekiranya Anda mendapati ada syarikat tak kiralah yang besar atau kecil, secara konsisten mengeluarkan iklan jawatan kosong setiap bulan mencari pekerja dalam pelbagai jenis jawatan, itu petanda pekerja di sana kerap melarikan diri atas bermacam jenis sebab yang seeloknya kita tak nak tahu. Itu sahaja dari Expat Manpower Media. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan tekan butang loceng untuk video yang menarik.